TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV Sukses. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sanata'alam an madah hifzul Quran. Walakin qabla zalik, la tansa an taf'ala SOP. Al-awwal, pakai pelitup muka. Wasani, jaga penjarakan fizikal paling kurang 1 meter. Ya? Jangan bantai 1 kilometer pula. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menentang COVID-19. Baiklah. Al-an, hayya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna dhaifuna al-karim al-an. Jom kita tengok profil guru kita. Okey, itulah dia guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Cuba tengok tu. 14 tahun pengalaman mengajar. Bukan kaleng-kaleng cikgu yang akan membimbing kita pada hari ini. Dan sekarang ustaz yang akan mengajar kita pada hari ini sudah ada di depan saya. Sama kacak, sama sadar. Tak lain tak bukan, inilah dia Ustaz Khalid. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat tak? Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz. Saya tengok tadi dekat profil Ustaz, 14 tahun mengajar Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa pengalaman manis Ustaz selama mengajar 14 tahun ni? Oh, banyak pengalaman saya Alhamdulillah. Yang mana pertama sekali, saya di first posting tu kena posting dekat kawasan pedalaman. Oh ya? Di kawasan yang mana Terengganu, di kawasan Hulu Terengganu. Yang mana masa tu saya tak faham bahasa Melayu, mereka pun tak faham kira ni. Sehingga kan penduduk sana mengatakan, budak-budak sana kata, Ustaz tak pandai bahasa Melayu. Oh, okey. Kata gitu. Jadi, bagaimana pula dengan anda, Tuan? Saya? Okey, saya pengalaman paling manis Ustaz yang takkan saya lupakan ialah dapat berjumpa dengan Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum kita nak sembang lebih panjang, jom kita buat SOP dulu Ustaz. Okey, Ustaz boleh ke sini. Saya pakai dulu Ustaz cecair pembasmi kuman ni. Okey, kemudian Ustaz boleh silakan. Kemudian Ustaz kita jaga penjarakan fizikal kan. Walaupun kita dalam satu kelas ni Ustaz, tetap kena jaga ni penjarakan, dan anda pun pergi di mana-mana jaga penjarakan. Dan pakai pelitup muka kerana kita belum menentang COVID-19. Kita masih belum menang. Ya, betul Ustaz. Baik Ustaz. Hari ni Ustaz, subjek kita hifzul Quran. Saya duk dengar lah orang kata kan, setengah pelajar kata hifzul Quran ni senang je. Ada orang kata susah lah. Jadi pandangan Ustaz sendiri bagaimana? Hifzul Quran ni, nak cerita, bergantung pada pelajar. Bergantung pada pelajar? Bergantung pada pelajar. Okey. Yang penting kata kalau mereka murajaah, kalau mereka bersedia, insya-Allah subjek ni merupakan subjek sebagai satu bonus bagi mereka. Ustaz, saya sebenarnya dulu belajar juga bahasa Arab. Tapi murajaah tu apa Ustaz? Murajaah. Murajaah ni kita dalam mengulang. Dalam istilah golongan tahfiz ni. Okey. Golongan tahfiz ni satu, kita kena tasmik. Okey. Memperdengarkan hafazan baru. Kena hafal. Tapi sampai satu masa tu, mereka hafal juz 1, mereka kena ulang balik juz 1. Oh, mengulang itulah yang dipanggil murajaah. Okey, baik. Baru tahu. Baik. Baik Ustaz, kita dah dengar pandangan Ustaz. Ustaz kata bergantung kepada pelajar. Jadi kita nak dengar pula calon-calon kita berkenaan subjek ini. Apa pandangan mereka? Jom kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Zulkifli, seorang murid tahfiz model Ulul Albab Sepintar. Surah As-Saffat dan surah Sad ini merupakan surah yang dipenuhi dengan pengajaran melalui kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Alhamdulillah, peluang saya menjadi murid Temuan Sepintar ini membantu saya untuk menghafaz Al-Quran dan memahami fiqh ayatnya, serta membantu saya dalam menyelami intisari kisah-kisah tersebut yang terdapat dalam surah-surah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Nazmin bin Wan Abdullah dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Jadi antara kelebihan yang dapat diperoleh oleh para penghafaz Al-Quran apabila mereka memahami fiqh ayat, antaranya adalah mereka dapat mentadabbur Al-Quran dengan baik dan penuh berhemat. Selain itu juga mereka dapat mencari dan memahami pengajaran-pengajaran Al-Quran sekaligus dapat menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seharian. Didik TV KPM. Okey, saya pula Ustaz terasa nak belajar subjek ini bila dah dengar pandangan daripada adik-adik kita berkenaan subjek ini. Baiklah Ustaz, kita nak bincang lebih panjang, kita nak belajar dengan Ustaz lebih panjang tentang subjek ini, tapi kita nak berehat seketika. Saya nak bagi Ustaz rehat dulu, minum air dulu, kemudian kita sambung dalam Didik TV Sukses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz kita Ustaz Muhammad Khalid bin Syahul Hamid bersama dengan adik-adik daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Jadi jom Ustaz kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum adik-adik. Boleh tak kenalkan nama dan cita-cita anda? Saya nak dengar dahulu bermula dengan adik Ain Sofia. Okey. Adik Ain sila kenalkan nama anda dan cita-cita anda. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia bin Azham dan cita-cita saya ingin menjadi doktor. Okey, baik Ain. Terima kasih. Ain, nanti kalau jadi doktor jangan lupa saya ya. Kalau saya sakit tolong ubatkan. Baik. Yang kedua, adik Aufa Kasdina. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Kasdina binti Zahra Daha. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dermatologis. Okey, baik. Itu tentang sakit kulit kan? Aufa kan? Betul. Okey, baik. Jadi, terima kasih Aufa. Seterusnya, adik Nurhana Mardiyah. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Mardiyah binti Abdul Malik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang neurosurgeon. Diorang punya cita-cita Ustaz pelik bau-bau lah kan? Betul lah, Ustaz. Doktor lah. Bagus. Baik, seterusnya adik Wan Muhammad Nazmin. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Okey, baik. Seterusnya tak apa, mungkin ada masalah teknikal. Kita terus kepada adik Izzah Rufaidah. Kenalkan nama dan cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Rufaidah binti Humma Ikram dan cita-cita saya menjadi doktor pakaian hafizah, insya-Allah. Bagus. Doktor dah 3 orang Ustaz setakat ni. Baik, seterusnya adik Muhammad Naufal. Kenalkan nama anda dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Zulkifli dan cita-cita nak menjadi pendidik. Tak kisah sama ada cikgu atau pensyarah. Okey, baik. Naufal, awak dengan Kasdina ni adik-beradik ke? Sebab nampak background belakang tu samalah, macam satu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Nama saya Wan Muhammad Nazmin bin Wan Abdullah dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Nazmin. Saya tengok Nazmin, Hana dengan Kasdina ni, awak beli tempat yang sama je headphone. Samalah. Warna pun sama kan? Kantoi beli 3 dapat murah, betul tak? Okey, terima kasih kepada adik-adik kita kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, subjek Hifzul Quran ni subjek yang besar Ustaz. Jadi hari ini kita nak fokus kepada surah yang mana Ustaz? Jadi insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan subjek Hifzul Quran bagi subjek SPM kertas 5301. Anda akan bersama saya Ustaz Muhammad Khalid bin Syahul Hamid dan insya-Allah kita akan membincangkan tentang surah As-Saffat dan juga surah As-Sad. Yang mana surah As-Saffat dan surah As-Sad ni termasuk dalam sukatan pembelajaran untuk SPM iaitu daripada juzuk 19 hingga juzuk 29.
Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita, izinkan saya menerangkan sedikit berkaitan dengan mi'yar at-ta'allum, iaitu objektif pembelajaran kita yang pertama. Okey. Untuk makluman semua, objektif pembelajaran kita yang pertama ialah memperdengarkan bacaan secara hafazan dengan baik. Subjek kita subjek hifzul Quran. Okey. Jadi penumpuan kita yang pertama ialah berkaitan dengan hafazan Al-Quran dengan baik. Jadi, bagaimana kayu ukur? Apakah kayu ukur untuk menentukan bacaan itu merupakan bacaan yang baik? Menurut tahap SPM, kertas 5301. Kita ada kertas SPM, kita ada tahap Darul Quran, diploma, kita ada tahap ijazah. Seperti saya sendiri daripada Syubra. Mereka ada kayu ukur sendiri. Jadi bagi peringkat SPM, terdapat 2 kayu ukur untuk menentukan bacaan yang baik. Yang pertama sekali ialah memilih cara bacaan secara tadwir. Cara bacaan secara tadwir ialah cara bacaan secara sederhana. Tidak terlalu laju, hadar, dan tidak terlalu perlahan, tartil. Bacaan sederhana, yang mana untuk kita melihat bacaan tadwir ni ialah seakan-akan bacaan di dalam solat. Okey. Bacaan imam dalam solat, yang kita baca ketika bacaan imam-imam di Mekah, bacaan bagaimana itu adalah bacaan secara tadwir. Dan kayu ukur yang kedua bagi bacaan yang baik ialah memelihara hukum tajwid dengan baik. Bagi peringkat SPM ni, benda yang perlu dititik beratkan ialah pertama sekali ialah dengung. Biasa pelajar-pelajar kita terlepas dengung. Hilang markah kat situ. Dan ketika menghafal, ketika tasmik pun, antara benda yang selalu ditegur oleh guru adalah dengung. Dengung mereka, gunah mereka. Dan seterusnya harakat mat, yang mana mereka selalu langgar. Harakat mat ni Ustaz yang panjang pendek Ustaz Panjang pendek. Okey. Terutama sekali bila diorang excited kena pada awal surah. Contoh macam awal surah Sad. Sad. Okey. Kena cukup 6 harakat. Apa hukum dia tu? Rasanya. Hukum panjang tu Ustaz Apa ya Ustaz Saya pun tak ingat lah Ustaz, dah lama Mat lazim harfi musaqah. Mat lazim harfi mana? Membaca dengan 6 harakat. Ada separuh pelajar tu nak cepat je pasal Sad. Baca pendek. Sampai surah tu dia kata, mudah huruf tu. Jadi untuk tu kita hendaklah yang 2 benda ni adalah selalu pelajar langgar. Jadi benda tu perlu fokus. Pertama sekali dengung, yang kedua adalah harakat mat. Yang ketiga kita melihat pada makharijul huruf. Makharij huruf dan juga sifat huruf. Yang ini merupakan antara bidang mereka. Selain daripada mereka mempelajari hifzul Quran, mereka juga mempelajari maharat Al-Quran, antara satu lagi subjek yang berkaitan dengan kurikulum bersama tahfiz ni, yang mana mereka mempelajari cara membaca makhraj huruf dan juga sifat huruf dengan betul. Sebab itu dikatakan bahawa iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bukan baca dengan lidah Melayu. Bukan baca dengan lidah Inggeris. Raw tu ada slang. Bukan begitu. Okey Ustaz, mana kata Ustaz nanti di akhir kelas kita akan dapat 2 ilmu ni lah. Yang pertama tu cara pembacaan serta tadwir, dan yang kedua memelihara hukum tajwid dengan baik. Betul Ustaz Ya. Okey. Bagi peringkat untuk memenuhi mi'yar ini, dalam peringkat SPM terdapat bentuk-bentuk soalan yang mana kita telah bincang dalam pembelajaran kita sebelum ini. Terdapat 3 arah soalan yang akan ditanya. Yang mana kita tahu pelajar diberikan masa untuk ujian syafawi untuk kertas 5301/1. Sekali saya telah menerangkan dalam pembelajaran kita sebelum ni, ada 3 kertas yang perlu mereka penuhi, iaitu yang pertama sekali ialah ujian syafawi yang merangkumi 60 markah, dan soalan-soalan bagi syafawi ini merangkumi aras rendah. Soalan aras rendah yang terdiri daripada awal juzuk dan juga awal surah. Seterusnya soalan berbentuk daripada aras sederhana. Aras sederhana, soalan-soalannya terdiri daripada awal makra'. 1 juzuk ada 8 makra'. Jadi daripada juzuk 19 hingga 29 lebih kurang dalam 10 juzuk ada 80 makra' yang perlu dikuasai oleh murid-murid ini untuk memenuhi soalan-soalan daripada aras sederhana ini. Dan sebenarnya soalan-soalan aras tinggi. Soalan aras tinggi ini terdiri daripada awal muka surat. 1 juzuk ada 20 muka surat. Kalau juzuk untuk surah Sad dengan surah Safat dengan surah Sad ni, juzuk 24 ada 20 muka surat yang perlu mereka kuasai. Banyak tu. Setiap awal muka.
Jadi kerana itu dia letakkan soalan daripada awal muka surat ni merupakan soalan aras tinggi. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk soalan. Jadi kita akan meneruskan kepada contoh-contoh soalan. Okey Ustaz. Baik. Untuk pengetahuan semua, anak-anak yang saya hormati sekalian, terdapat 4 bentuk soalan yang akan disoal oleh pentaksir atau pemeriksa ketika peperiksaan. Yang pertama sekali, soalan ini berbunyi, A'id hadhil ayah, thumma akmaliha, bil ayati allati ba'daha. Apa maksud dia? A'id, ulang, hadhil ayah, ulang ayat ini, thumma akmaliha, kemudian sempurnakannya, bil ayati allati ba'daha. Banyak ayat pertama, contoh pentaksir baca ayat pertama, dan kemudian diminta pada calon ataupun murid tersebut hendaklah menyambung bacaan dengan mengulang ayat yang dibaca oleh pemeriksa pentaksir tadi disambung dengan ayat seterusnya. Faham? Okey, kita cuba sekali ya. Okey. Boleh kita cuba? Boleh Ustaz. Okey. Nak tengok juga macam mana kaedahnya kan? Okey. Boleh? Anak-anak Okey. sekalian? Siapa yang volunteer? Siapa yang nak Okey. mencuba diri? Tak apa, kita main test je. Okey, main test Ustaz. main Betul Ustaz. test, Mereka semua hafal Quran Mereka semua hafal Quran, okey. Quran orang kata, Okey, soalan yang pertama. A'id hadhil ayah, thumma akmaliha, bil ayati allati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi surati As-Saffat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, fadh-dhajirati dhajra. Naufal. Okey, tafadhal Naufal. A'id thumma akmaliha. Okey, ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. Sadaqallahul azim. Nak sambung lagi tu Ustaz? Nak sambung, kalau bagi tu semuka. Kita pun dengar tu kadang Betul, masa Ustaz. tambah hati nak suruh berhenti. Betul. Kita sedap sangatlah bacaan mereka ni kan. Itu kira ni. Okey, terima kasih Naufal. Okey, itu adalah bentuk yang pertama. Yang mana pelajar perlu a'id, ulang, kemudian sambung. Okey. Itu bentuk yang pertama. Okey. Bentuk yang kedua. Kenapa saya terangkan benda ni? Kadang pelajar termenung. Oh, dia termenung Ustaz? Sebab ketika soalan, kerana kertas 5301 ni berbentuk dalam bahasa Arab. Okey. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Jadi kertas 5301 yang bagi hifzul Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi soalan pun dalam bahasa Arab. Okey. Jadi pelajar akan terus diminta a'id hadhil ayah. Dan berlaku juga dalam separuh keadaan berlaku silang mentaksir. Jadi silang mentaksir ni bermaksud guru sekolah lain akan mentaksir mereka. Okey. Oh, bukan jadi guru, bila bukan ada sebahagian situasi gitu. Okey. Dan yang paling selalu berlaku pentaksir di kalangan guru halaqah mereka dan juga guru halaqah lain. Ada dua pentaksir akan bertanya. Jadi kita tak akan terjemahkan soalan tu. Kita tidak akan terjemahkan soalan tu. Jadi pelajar akan termenung. Betul Ustaz. Dia minta apa ni? Padahal dia kata. Jadi kita terangkan di sini. Okey. Jadi bentuk yang kedua. Saya terangkan bentuk kedua. Okey. Bentuk yang kedua. Selepas soalan a'id tadi, soalan yang berbentuk kedua ialah sil hadhil ayah thumma akmaliha bil ayati allati ba'daha. Bagi soalan ni, bagi soalan pertama tadi kita menggunakan perkataan a'id dan soalan kedua ni kita menggunakan perkataan sil. Berbeza a'id dengan sil ni, bagi soalan yang bentuk sil ni, pelajar takkan ulang balik. Dia sambung je. Oh, sambung terus? Sambung terus bacaan. Dia sebenarnya soalan sil ni dia tinggi sikit, mencabar sikit. Okey. Sebab biasa pelajar, kita kan
nak ingat balik, kita kena cuba ulang balik. Kena recall Ustaz. Kita recall balik, kita dapat sambung terus. Betul lah. Dalam situasi ni, pelajar kena boleh recall dalam hati, tak ada masalah. Cuma agak mencabar sikit sabar dia nak dapat on track tu kan. Ya, betul-betul. Okey, soalannya, sil hadhil ayah thumma akmaliha bil ayati allati ba'daha. Okey, saya nak minta tolong kepada Izzah. Okey, try Ustaz. Izzah dah. Tadi saya tak sebut nama, dia sebut nama terus. Bagi standby awal. Okey, soalan dia. Sil hadhil ayah thumma akmaliha bil ayati allati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi surati as-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Izzah. Seronoklah Ustaz dengan orang baca. Tenang. Kita rasa tak nak berhenti kan? Betul Ustaz. Begitulah kehebatan pelajar-pelajar kita sekarang. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita dah bentuk kedua. Jadi untuk bentuk yang ketiga, kita ada soalan daripada awal surah. Yang soalan ini bentuk khusus bagi awal surah. Okey. Iqra min awali surah. Yang ini senang kok Ustaz? Kesusah yang juga? Yang ini tadi aras mana tadi? Aras rendah. Aras rendah, betul. Awal surah, awal juzuk, aras rendah. Okey. Dan ini direct. Kalau berbeza dengan soalan Aid tadi, soalan untuk Aid tadi, kadang dia daripada awal surah, awal juzuk. Akan tapi, ayat dibacakan. Akan tapi bagi soalan Iqra ni, surah hanya disebut nama surah, akan tapi tidak ada baca ayat. Yang mencabar di situ kadang-kadang, pelajar lupa awal surah. Betul Ustaz. Kata awal surah Qiyamah. Berarti awal surah Qiyamah apa? Kan? Gitu. Apa orang suruh baca Qiyamah, dia baca Fatihah Ustaz. Itulah pasal. Deboh sangat. Deboh, betul. Bahaya Ustaz situ kan? Itu berlaku situ. Baik. Jadi insya-Allah selepas iklan nanti kita akan sambung. Bagi contoh simulasi bagaimana soalan bagi awal surah ni insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi bila Ustaz sebut tentang surah-surah ni Ustaz, saya rasa saya pula nak masuk ni SBPI Integrasi Rawang ni Ustaz. Okey baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Saya nak cuba hafal surah Saffat ni Ustaz. Okey? Kembali selepas ini dalam Didik TV Sukses. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai. Ustaz, susahlah Ustaz nak hafal surah Saffat ni. Nanti Ustaz kongsikan teknik menghafal boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kami semua, Ustaz Khalid dan juga adik-adik daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Okey. Siapa namanya tu? Wan. Kamu okey tak Wan? Maafkan saya Naufal. Naufal okey tak tu? Saya tengok kamu keseorangan lah di sana. Jangan risau Naufal. Abang Man tetap ada di sini, okey? Jangan gelabah ya. Okey, baik. Baik Ustaz, tadi kita dah dengar dah Ustaz sebut tentang Ain, ulang balik ayat, lepas tu sambung ayat, sil. Sekarang kita nak fokus kepada apa pula Ustaz? Okey, terdapat bentuk yang keempat. Okey, kita dah Ain, sil, kemudian kita dah Iqra min awali surah. Jadi memandangkan dikatakan aras rendah kan, jadi kita boleh tanyalah. Okey. Kita tinggalkan. Okey, bentuk yang terakhir dalam bentuk soalan ialah akmil. Akmil hazihil ayah bil ayatil lati ba'daha. Okey. Bila akmil ni sempurnakan. Sama macam sil juga. Ada bentuk sama macam sil. Akmil, sempurnakan hazihil ayah bil ayatil lati ba'daha. Sebagai contoh, jadi saya ni nak minta tolong anak murid saya, Hannah Mardiyah. Okey. Okey. Akmil hazihil ayah bil ayatil lati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi surati As-Sad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما خلقنا السماء
wal arda wa ma bainahuma batila. Hana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Ustaz, Ahsanti. baguslah, Ustaz. Ahsanti. Alhamdulillah. Ustaz, ini kalau gini cara bacanya Ustaz, makan penuh ke Ustaz? Makan penuh Ini Ustaz makan penuh, makan penuh alhamdulillah. Oh, terbaik. Tapi seandainya ketika peperiksaan nanti, murid panik kadang kita kedapat pula tu bilik peperiksaan aircon. Oh. Panik, gugup. Jadi dengar sekali tu macam sayup dengan soalan pentaksir tu. Kata, kita, datang soalan juga kan. Jadi tidak ada masalah. Anak-anak sekalian, jangan risau, jangan gusar. Anda boleh meminta pentaksir untuk mengulangi soalan sebanyak sekali. So, kali pertama tak dengar betul-betul. Ustaz mungkin boleh minta tolong ulang sekali ke Ustaz? Minta ulang boleh, jangan minta jawapan Ustaz. Minta jawapan jangan, minta syafaat tak boleh. Okey. Jadi kita boleh minta sekali, boleh minta sekali lah. Lepas dah sekali tu tak boleh tak. Sekali lagi Ustaz? Tak boleh. Dia boleh minta ulang sekali je. Okay. Itu memang hak calon. Okey, jadi insyaAllah kita akan meneruskan pada mi'yar dan seterusnya, objektif pembelajaran dan seterusnya. Okey, seperti yang kita tahu, bagi pelajar hifzul Quran terdapat 2 mi'yar utama. Yang pertama sekali, hafazan Al-Quran, dan kemudian objektif pembelajaran kedua ialah memahami intisari ayat-ayat hafazan yang mana juga kita kenali sebagai fiqhul ayah. Bagaimana untuk kita mengenal pasti fiqhul ayah ni? Bagi pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 ni, mereka sarwah mereka, pembendaraan kalimah mereka dah banyak dah. Alhamdulillah. Jadi antara teknik yang kita gunakan daripada mereka tingkatan 1, yang mana mereka gunakan ketika mula menghafal, yang pertama mereka perlu mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan. Kalimah-kalimah pilihan yang terdapat dalam ayat-ayat muka surat yang mereka hafal tu. Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah pilihan ni? Yang pertama sekali kalimah-kalimah yang mana rare. Rare ni yang pelik sikit nampak. Kita berjumpa tu majreha. Kita tahu kat situ imalah. Baru fikir kenapa majreha ni maksudnya apa? Contoh gitu. Begitu kalimah yang mana berulang-ulang dalam kalimah dalam satu muka surat tu. Iza tadayantum bidainin, kemudian juga bidainin lagi ayat hutang tu kan. Kenapa dainin ni ulang-ulang? Jadi pelajar pun tengok apa maksud dainin. Dainin maksud hutang. Kita tahu bahawa muka surat tu, muka surat ni cerita pasal hutang. Jadi dalam satu kelebihan Al-Quran ni, bila mana kalimah tu ulang-ulang, mana kita nampak muhim kat situ kat muka surat tu, penceritaan itu. Dan dalam mengeluarkan intisari ayat ni, terdapat kalau ikut dalam Al-Quran ni ada 4 perkara yang utama. Yang pertama sekali berkaitan hukum hakam. Kata ayat tu, la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum. Okey, maknanya tuharimu haram, jangan mengharamkan benda yang baik, contoh gitu. Menggunakan hukum hakam ataupun pensyariatan ibadah. Contoh macam ibadah saum, ibadah puasa, atau ibadah solat, wa aqimus salah wa atu zakah. Yang pelajar boleh keluarkan mengatakan ibadah, ayat ni menceritakan tentang pensyariatan solat dan juga pensyariatan zakat. Dan seterusnya kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan contoh dalam surah Saffat dengan surah Sad ni banyak menceritakan kisah-kisah para anbiya dan juga umat-umat terdahulu, bagaimana mereka diazab, bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang mukmin pada zaman tersebut. Ketika sebagai contoh pada kaum Nabi Musa, Bani Israel diselamatkan oleh Fir'aun sebagai contoh. Dan seterusnya penciptaan langit dan bumi dan juga sifat syurga dan neraka. Ayat ini kita wa ma khalaqnas samaa'i wal ard. Contoh macam ayat dibaca oleh Hana Madian tadi. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard. Bila dari situ nampak bahawa ayat tu bercerita, ini menceritakan tentang sama wal ard, penciptaan langit dan bumi. Dan juga menceritakan sifat-sifat Allah. Cari dalam ayat tu, Ustaz, saya tak jumpa Ustaz. Kita soalkan tak jumpa Ustaz apa-apa pun dalam tiga-tiga yang atas ni. Mari kita dalam hujung ayat tu ada alimun hakim, ghafurur rahim. Itu je sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, begitu. Bentuk soalan dia untuk soalan fiqhul ayah ni bagi peringkat SPM yang mana akan ditanya soalan takallam amma tafham anil ayatil atiyah bil lughatil malayuiyah. Ada dua perkara ni.
Takallam. Sebutkan. Tak boleh tulis. Ustaz, saya malu lah. Suara saya serak, Ustaz. Saya nak tulis, Ustaz. Jawapan saya nak tulis. Setuju. Tak boleh. Kena sebut juga. Kena sebut. Dalam peksa begitu. Contoh macam tiba-tiba je musim pandemik ni. Musim pandemik ni, peperiksaan dijalankan secara online. Secara atas talian. Ustaz, line saya tak okey, Ustaz. Saya nak tulis, Ustaz. Saya pampan jawapan saya. Ini fikir ayat untuk... Dandan tak okey, Ustaz. Tak boleh. Dandan waktu tu ada tak okey. Tidak boleh. Tak boleh. Kena sebutkan. Bila sebutkan berbentuk lisan. Sebab ujian ni pun kertas satu ni lisan sepenuhnya. Ujian bertulis nanti dari kertas lain. Pemahaman anda tentang ayat berikut dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Okey, mudahlah sikit, kerana Ustaz. saya menyatakan bahasa Melayu, kalau kita kata Alhamdulillah bahasa Melayu. Tapi bila sampai pelajar-pelajar ni, Ustaz, may I give the answer in English? Speaking. Speaking. Dia kata. Mantap. Dia lancar, kita tak faham. Kita kan? Dia kata, awak boleh speaking, cuma Ustaz tak faham lah. Tapi bukan sebab tak faham betul. Tapi memang dalam markah memang kita kira. Berkenaan bahasa Melayu. Oh ya? Termasuk dengan pelajar-pelajar sepintar, ni kami bagi sepintar, SPPR Rawang ni. Betul. Mereka ada belajar bahasa antarabangsa. Bahasa Mandarin. Bahasa Perancis. Bahasa Jepun. Mereka belajar ni. Tak boleh, tak terima. Tak terima, Ustaz? Tak terima. Mereka kata, Ustaz, saya nak jawab dalam bahasa Jepun, Ustaz. Tak kisah, Ustaz. Ustaz faham tak faham, tak kisah. Saya nak jawab dalam bahasa Jepun tak? Tak terima, minta maaf. Kena bahasa Melayu juga. Faham. Begitu juga dalam bahasa, Ustaz, yumkin seakalimu bil lughat Arabiah? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Bahasa Arab tak terima juga. Okey, baik. Okey, boleh nampak ini adalah berkaitan ini. Jadi kadang mungkin di kalangan pelajar warga Malaysia tak masalah. Mungkin bila kita melibatkan pelajar-pelajar yang sekolah-sekolah terbangsa dengan ambil kurikulum bertafis, ini perlu dititik beratkan bahasa Melayu. Okey, teruskan. Okey, Ustaz. Okey. Baik. Kita masuk secara kesimpulan secara umumnya fiqh ayat dan surah As-Saffat terdapat 3 elemen utama yang dibincangkan dalam surah As-Saffat. Yang pertama sekali, bukti keesaan Allah dan kemampuan Allah menghidupkan serta mematikan. Yang mana perkara ini dibincangkan dalam ayat 1 hingga ayat 21. Dan kemudian perbincangan kedua adalah berkaitan dengan keadaan kaum musyrik di akhirat, yang mana dibincangkan dalam ayat 22 hingga ayat 36 dalam surah As-Saffat. Dan perbincangan ketiga yang dibincang panjang lebar dalam surah As-Saffat ni adalah berkaitan dengan kisah-kisah para Nabi, bermula daripada ayat 75 hingga ayat 148, bermula dengan kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, yang mana Allah menyelamatkan kaum Nabi Nuh, dan seterusnya kisah Nabi Ibrahim dan juga anak dia Nabi Ismail AS, yang mana sinonim dengan peristiwa korban Idul Adha ni. Dan seterusnya peristiwa Nabi Musa dan juga Nabi Harun, yang mana Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, kisah Nabi Ilyas dan kaumnya, kisah Nabi Lut, dan terakhir sekali kisah Nabi Yunus, yang mana kita tahu Nabi Yunus dihukum Allah sebagai kafarah baginya kerana meninggalkan kaumnya, ditelan oleh ikan dan dipenjarakan dalam perut ikan tu selama 40 hari. Okey, ini adalah berkaitan dengan surah As-Saffat. Baik, Ustaz. Ustaz, saya difahamkan, Ustaz, adik-adik kita di Google Meet ni, saya difahamkan 2 orang pelajar lelaki tingkatan 4 dan 2 orang pelajar perempuan tingkatan 5 kan? 3 okay, betul. Betul, Ustaz? Okey, baik. Jadi kepada ni Naufal, jangan gentar walaupun kita adik-adik, tetap kita kena kekal relax Baik. Okey, teruskan, Ustaz. Okey, berkaitan dengan surah As-Sad pula. Fiqh ayat surah As-Sad. Surah As-Sad mempunyai juga 4 topik utama yang dibincangkan. Yang pertama sekali, Allah menceritakan dalam surah As-Sad berkaitan dengan sikap dan keadaan mereka yang mendustakan para utusan Allah. Mereka-mereka yang mengkufurkan, mereka-mereka yang mempertikaikan ayat Allah ni di kalangan para Nabi, maka Allah ceritakan dalam ayat 1 hingga ayat 16. Dan seterusnya kisah para Nabi, yang mana Allah menceritakan dalam surah As-Sad kisah Nabi Daud, diikuti dengan kisah Nabi Sulaiman, dan diikuti dengan ujian yang diterima oleh Nabi Ayub AS, dan terakhir sekali kisah Nabi Ibrahim, yang mana Allah ceritakan daripada ayat 17 hingga ayat 48. Perbincangan ketiga dalam surah As-Sad menceritakan tentang keadaan di hari kiamat, daripada ayat 49 hingga ayat 64, yang mana Allah menceritakan iqab, keadaan mereka, keadaan manusia ketika berada di hari kiamat, balasan diterima oleh orang saleh, orang mereka yang mengikuti para anbiya, mengikut
ajaran para nabi dan juga balasan bagi mereka yang derhaka. Oh, maknanya Ustaz nanti diorang akan disoal lah tentang contoh ayat 44 tentang apa, ayat 45 tentang apa. Ayat akan diberikan dan mereka kena keluarkan apa ayat tersebut. Oh, keluarkan. Oh, makna kata diorang ni bukan saja hafal Quran, mereka tahu intisari di sebalik ayat tersebut Ya. Oh, hebat. Yang tu berbeza dengan zaman saya belajar dulu. Zaman saya belajar dulu, kami belajar, kami hafal kata istilahnya hafal buta. Hafal je. Tak faham pun. Tapi untungnya mereka belajar, mereka faham. Bila ada doktor, kita ramai doktor kan. Doktor-doktor tu menjumpai ayat ni kata, oh di sini ada hukum Ustaz. Betul-betul. Ni sakit kulit ni. Sakit kulit, ayat kulit ni. Kan, baik. Betul-betul. Kita nampak tu. Di zaman kita, zaman mereka, zaman saya, minta maaf. Zaman saya, zaman kita ni nampak kita sebaya pula kan. Zaman saya dulu beza. Biasa Ustaz dah pakai macam ni nampak sebaya lah Ustaz. Nampak sebaya kan. Zaman saya dulu lain lah. Zaman mereka lain lah. Jadi ketika nak bedah tu, ayat ni kata potong macam ni lah. Mereka ada dalil dalam Al-Quran. Mereka jumpa kan. Allah bagi satu hikmah pada mereka, insyaAllah. Kalau saya Ustaz, saya baca surah sama je lah. Qul Allahu ahad, Qul Allahu ahad tu je lah. Itu je lah kita ingat. Kan? Baik Ustaz, seterusnya. Dan seterusnya bahagian terakhir, satu kisah yang mana cukup sinonim dengan belajar ni. Kenapa saya kata sinonim? Juzuk 1 ada cerita ni, juzuk 8 ada cerita ni. Mereka dah jumpa banyak kali. Iaitu kisah penciptaan Nabi Adam yang diceritakan daripada ayat 71 hingga 88 dalam surah As-Sad ni. Ada perbincangan dalam surah As-Sad secara umumnya. Okey, baik. Tadi ada ditanya bagaimana bentuk soalan kan? Ya, betul Ustaz. Yang ditanya pada pelajar ni, macam mana mereka nak jawab? Betul. Ada kata, okey awak ayat 2 cerita apa? Bukan gitu. Terkejut, saya pun terkejut tanya itu. Betul Ustaz. Walaupun surah Al-Ikhlas. Khalid, ayat 2 surah Al-Ikhlas cerita pasal apa? Betul. Ayat 2 surah Al-Ikhlas bunyinya apa kan? Kita betul nampak kan? Gitu. Okey, kita tengok. Mari kita cuba. Ini yang kita tunggu Ustaz. Okey, kita tengok idea mereka. Kadang-kadang kami sendiri terkejut dengan idea mereka. Kadang idea orang betul tapi kita tak fikir. Sebab mereka ni, zaman mereka ni, otak mereka lebih bernas daripada kita. Betul Ustaz. Kita tak terfikir dah jawapan. Okey Ustaz, jom kita cuba Ustaz. Okey. Takallam amma tafham anil ayatil atiyah bil lughatil malayuwiyah. Okey, sila nyatakan apa yang kamu faham daripada ayat ni bil lughatil malayuwiyah. Okey, daripada ayat surah As-Saffat ayat 100 hingga ayat 105. Siapa yang boleh tolong saya keluarkan 2 intisari ayat daripada ayat ni? Okey, siapa yang berani? Angkat tangan. Siapa yang berani? Okey, silakan. Tafadhali. Jadi daripada ayat ini, dalam ayat yang ke-100, Nabi Ibrahim telah memohon kepada Allah supaya Allah menggunakan seorang anak lelaki kepada baginda. Jadi Allah pun menggunakan seorang anak lelaki yang soleh yang bernama Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ismail sudah dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya bahawa dia bermimpi di mana dia akan menyembelih anaknya Nabi Ismail dan meminta pandangan anaknya berkenaan perkara tersebut. Jadi Nabi Ismail pun berkata kepada ayahnya supaya baginda melaksanakan perintah Allah tersebut. Apabila mereka berdua telah pun berserah diri dan bersiap sedia untuk menyempurnakan perintah Allah, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dengan berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Jadi sebenarnya kat sini, peristiwa ini sebenarnya Allah nak menguji keimanan Nabi Ibrahim. Dan dari sinilah menjadi titik permulaan ibadah korban. Alhamdulillah. Seronoknya Ustaz. Dapat baca Quran, lepas tu tahu pula maksudnya Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kenapa Ustaz gariskan di situ Ustaz? Ya, qad saddaqta ru'ya. Perkataan ni kadang kita nampak kadang pelajar dia memikirkan apa yang dimaksudkan qad saddaqta ru'ya. Perkataan ni saya ada sebut dia perkataan tu rare. Kadang pelik je. Qad saddaqta ru'ya. Ru'ya ni apa? Adakah ru'yah orang ngubat orang sihir tu? Kan? Yang mana ru'yah? Ru'yah ni apa? Ru'yah ni mimpi. Okey. Yang mana kisah tadi mengatakan bahawa yang mana Nabi Ibrahim membenarkan perintah daripada Allah tu sehingga sanggup menyembelih anaknya. Daripada Allah tu. Yang kemudian Allah gantikan dengan seekor kibas. Dia digantikan, dan ia menjadi satu peristiwa yang menjadi titik permulaan bagi
Idul Adha di kalangan kita, insyaAllah. Okey, betul. Okey. Ustaz, Kita ayat bawah tu Ustaz macam famous lah Ustaz. Macam saya selalu dengar di hujung-hujung doa. Betul ke Ustaz? Betul. Ya? Ya. Jadi kita tahu sekarang ni, satu benda yang dapat ilmu baru kita ialah ayat ni daripada surah apa? Surah apa Ustaz? Surah Safat Surah Safat. Yalah, sebab kita belajar surah Safat hari ni. Betul. Kadang kita banyak ayat kita baca, kita tak ingat ni daripada mana. Tapi sebenarnya satu huruf kita baca ayat Quran dapat 10 pahala. Walaupun kita baca dalam doa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ataupun kita tengah bagi ucapan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dapat satu huruf ni kalau kita niat ayat Quran. Okey. Kita tahu kan ayat Quran. Kita lepas ni kita niatlah ayat Quran dapat satu huruf 10 pahala. Itu dah berapa huruf Ustaz kan? Banyak kan? Jadi kalau kira nanti kan tak berhenti kira-kira. Betul Ustaz, tak terkira pula kan? Kita kira kemudian insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun tu ayat Quran ya. Ayat Quran. Jadi baik Ustaz. Jadi banyak lagi yang kita nak belajar daripada Ustaz tentang hifzul Quran ini, tapi kita nak berehat dahulu. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wassafati saffa. Alhamdulillah Ustaz. Saya dah berjaya hafal satu ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey dah tu Ustaz sikit demi sikit. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, kali ni kita nak fokus kepada apa pula Ustaz? Okey, kita cuba satu lagi soalan. Satu lagi soalan? Cantik satu lagi Ustaz. Soalan ya. Okey, boleh. Okey, kita cuba satu soalan. Takallam amma tafham anil ayatil atiyah bil lughatil malayuwiyah. Okey. Okey, daripada surah tadi kita surah Safat. Kita dalam surah Sad pula. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashara ila akhir ayat. Yang ini untuk pengetahuan semua. Okay. Soalan pelajar akan tengok. Kita akan bagi skrip soalan daripada pelajar. Oh, yang ni akan dapat lah. Bukan daripada basic hifz mereka kena dengar. Dengar dan jawab. Kali ni mereka akan tengok pada skrip jawapan mereka dan skrip soalan mereka. Ayat ni mereka akan diberikan kepada mereka dan mereka akan tengok dan mereka akan diberi masa untuk mencari. Okey. Okey. Jadi, siapa antara anak-anak murid saya yang boleh membantu saya mengeluarkan fikul ayah, intisari daripada ayat-ayat ini? Okey. Siapa? Saya Ustaz. Okey. Okey, tafadhal. Okey. Dalam ayat 71 sampai 76 surah Sad ni, Allah menceritakan tentang sungguhnya Allah telah menciptakan manusia yakni Nabi Adam daripada tanah, dan apabila telah sempurna penciptaan dan telah ditiupkan roh pada Nabi Adam, Allah menyuruh semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk tunduk dan sujud kepada Nabi Adam kecuali Iblis. Dan Allah bertanyakan kepada Iblis, mengapa dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam? Iblis berkata, sungguhnya engkau menciptakan aku daripada api dan engkau menciptakan dia daripada tanah. Sungguhnya aku lagi baik daripada dia. Masakan api mahu bersujud kepada tanah? Dan maka jadilah Iblis makhluk yang terkutuk. Jadi sebenarnya apa pengajaran yang kita dapat Izzah daripada ayat ni? Janganlah kita menyombongkan diri. Okay. Semuanya Allah ciptakan kita semua sama. Okey. Okay, semua alam makhluk, yang paling penting sekali ialah kita kembali pada Allah. Betul. Memenuhi perintah Allah. Dan yang sebaik-baik kamu adalah mereka yang bertakwa. Okey, rasanya adakah nak cuba lagi ke? Boleh Ustaz, boleh. Satu lagi soalan Boleh Ustaz. Try yang lain pula Ustaz. Siapa lagi? Hannah ke? Hannah macam nak jawab tu. Takallam amma tafaham anil ayatil atiyah bil lughatil malayuwiyah. Okey. Sekarang ni saya bagi satu key. Ayub. Okey. Okey, di sana ada key dia Ayub. Okey. Siapa yang nak mencuba? Siapa rasanya yang boleh Ustaz dah bagi key tu. Dan cerita apa yang diceritakan dalam ayat ni? Hannah lah, saya pilih Hannah lah. Hannah okey tak Hannah? Boleh ke? Atau siapa yang boleh tolong? Okey, cuba. Bukan Hannah boleh cuba. Tak apa Ustaz, kalau salah tak apa kan? Yang penting mencuba kan? Keluarkan dua isi yang awak jumpa dalam ni. Dua isi je. Okey, mungkin ada masalah teknikal, mungkin kawan-kawan. Tak ayat tu Ustaz. Okey,
Silakan. Zoom. Oh, tak ada Zoom pula ni. Dia kurang nampak Ustaz. Okey. Boleh nampak tak? Hana. Tu dia lebih jelas. Okey. Nampaknya Hana dia tengah ni Ustaz, tengah apa? Mencari jawapan tu. Tengah memikirkan jawapannya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain boleh bantu Hana. Apakah intisari di sebalik ayat ini? Okey. Mungkin Sebenarnya tentang kisah Ayub. Okey, kisah Nabi Ayub. betul Ustaz? Ketika itu Nabi Ayub yang tak betul, waktu tu Nabi Ayub tengah memegang tongkat ke Ustaz? Bukan. Okey, tak apa. Okey, mungkin Ustaz boleh jelaskan Saya terangkan kepada sikit, kita. Okey, mari cerita pasal Nabi Ayub AS, yang mana Nabi Ayub diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, yang mana pada hujungnya setelah sampai satu masa penyakit dia dah betul, anak-anak dia semua mati, harta semua hilang, penyakit yang mana tiada kesembuhan. Lalu Allah menyuruhnya mandi daripada air yang sejuk. Dan minum daripada air tersebut, yang kemudian Allah menyatakan bahawa daripada kalangan orang-orang yang sabar. Okey. Mudah aja insya-Allah. Okey. Saja kita nampak kan? Betul. Sebab ada yang kata saya merancang dengan pelajar saya, tak ada merancang. Betul. Ini Ustaz kita buat memang spontan Ustaz. Spontan nampak. Memang spontan, kita tak ada berlakon-lakon Ustaz Memang spontan. Jadi tak apa. Kepada adik Hana tak apa. Biar kita belajar Ustaz kan. Tak apa. Kita mencuba. Yang penting mencuba. Sebab hari ni kita belajar sesuatu perkara yang baru Ustaz. Baik Ustaz. Ada apa lagi yang Ustaz nak kongsikan kepada kami? Okey. Akhir sekali. Sebagai kesimpulan dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ketahui Hifzul Quran 5301/1. Maknanya subjek Hifzul Quran untuk kata satu ada untuk Syafawi 30 minit. Yang mana dalam tempoh 30 minit tu pelajar perlu menjawab 12 soalan hafazan yang terdiri daripada 80 markah. Soalan terdiri daripada soalan aras rendah, sederhana dan tinggi. Dan setelah habis mereka menjawab soalan tu dengan menggunakan bacaan tajwid tadi, disambung dengan 10 soalan fiqhul ayah yang 20 markah. Yang seterusnya daripada sini dapat wajaran 100 markah yang mana mewakili 60 markah keseluruhan daripada peperiksaan mereka. Okey, baik. Inilah kesimpulan. Dalam 30 minit tu mereka perlu menjawab 22 soalan, 12 soalan hafazan dan 10 soalan fiqhul ayah. Banyak juga tu Ustaz soalannya. Ya. Oh, baik Ustaz. Jadi kita mana kata kena fokus betul-betul Ustaz. Sebab masa tak banyak, 30 minit, betul tak Ustaz? Betul. Okey, baik Ustaz. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat buat kami semua. Silakan. Bagi anak-anak sekalian, bagi semua Hafizul Quran di seluruh Malaysia, kertas 5301 ni, bila sebut 5301 kita nampak grade A+ dalam SPM tu untuk Hifzul Quran. Kita dapat A+ untuk SPM tu, dan juga kalau ikut grade purata mata pelajaran 1.0 dari keseluruhan pada sekolah. Sebenarnya itu bukan objektif utama kita dalam menghafal Quran. Akan tetapi ini adalah dakwah. Anda dapat A+ dalam Hifzul Quran adalah merupakan satu dakwah bahawa kejayaan juga milik seorang hafiz dan hafizatul Quran, insya-Allah. Okey. Setakat itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Khalid kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik Ain, adik Aufa, adik Hana, adik Muhammad Nazmin, adik Izzah, adik Muhammad Naufal. Abang Mam minta maaf kalau ada salah silap terlebih tu kurang, minta maaf. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton di rumah. InsyaAllah senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Karisha binti Zahid Afwan daripada tingkatan 2 daripada SPPI. Alhamdulillah saya berjaya khatam selama setahun 3 bulan. Okey, di sini saya nak kongsikan tips tentang saya hafal Quran dan khatam awal.
mengantuk semasa menghafal. Okey, yang ketiga, saya berusaha untuk gembirakan hati guru yang mengajar kerana keberkatan ilmu tu datang daripada guru yang mengajar. Sekian saja daripada saya. Banyakkan berusaha dan istiqamah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa binti Suhaidin, tingkatan 2 dari SPP Integrasi Rawang. Alhamdulillah, saya telah khatam dalam masa setahun 6 bulan. Antara tips menghafal ialah antaranya yang pertama, hafal secara konsisten. Yang kedua, apakan makanan seperti kismis dan sunnah. Dan cari masa yang terbaik untuk menghafal seperti waktu lepas solat. Itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhanim binti Suhaidin, tingkatan 2 dari SBPI Rawang. Alhamdulillah telah khatam selama 1 tahun 6 bulan. Antara tips yang saya amalkan ialah konsisten tasmid, yang kedua mengaji secara jelas supaya telinga mendengar, dan yang ketiga mengamalkan makan kismis dan madu. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Najwa Musa dari SBP Integrasi Rawang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar sepintar yang akan menduduki SPM 2021. Sentiasa istiqamah dalam murajaah Al-Quran kerana kelancaran dan ketajaman hafazan itu memerlukan satu proses yang berterusan bagi menghasilkan kejayaan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.